A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Baik, untuk hari ini muka surat 3, sebab kalau boleh kita nak habiskan satu muka surat, jadinya kita baca ayat tu, kita terus terjemah. Maknanya satu orang yang nak baca ayat tu, dia terus baca dan lepas tu dia terus terjemah. Maknanya kita tak buat macam semalam. Semalam tu kita macam ulang-ulang kan, sebab dia pendek je ayat 5. Tapi untuk satu muka ni, kita cuba buat semakkan buku dan kita terjemahkan ikut ayat. Baca sekali lah, kiranya tadarus kita lah macam ni. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Siapa nak baca dulu? Nak buat dulu. Siapa datang? Kak Sal buat dululah. Kak Sal datang dulu tadi yang saya nampak. Lepas tu tak tahu. Boleh Masuk dulu. masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ingatkah lagi? Tahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang telah Dulu. ingkar oleh mereka. Sebab bulan puasa kita baca dulu ayat. Oh, okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dah, boleh terus deh. Terus Ya, terjemah. orang-orang yang telah ingkar oleh mereka sama sahaja atas mereka. Adakah telah mengancam oleh engkau akan mereka atau tidak? Engkau mengancam akan mereka, tidak mereka beriman. Baik, Alhamdulillah. Jadi yang ni kalau dalam buku tu ada silap sikit, ni cancel kan? Betulkan Yang ni telah ingkar oleh mereka. Patutnya perkataan di situ ingkar lah. Oh, ingkar. Ada buku you all tulis adalah ke ingkar? Telah ingkar oleh mereka. Betul ni saya punya version yang salah ni. Okey. Jadi ada soalan tak setakat ni? Ayat ni semua jelas Maknanya yang pagi tadi, siapa yang baru masuk pagi tadi, kita belajar ni huruf nasab. Tak, saya penggalkan dengan menggunakan warna biru. Ini huruf nasab pagi tadi kan? Kemudian kalau huruf ini huruf jar, ala. Ini besok kita akan belajar huruf kata sendi, huruf istifham. Ini nama dia istifham. Pun huruf ataf, belum belajar. Tapi lam pagi tadi dah belajar. Yang dah habis. Kalau tu apa teacher? Adakah? Adakah huruf istifham? Oh, okey ya. Soalan. Okey. Okey. Tunzir ni, inilah kita belajar pagi tadi. Bila ada huruf jazam, dia akan menyebabkan berbaris sukun. Lam tunzir. Okey. Yes. La yu'minun. Hmm. Jadi sekali lagi, sesungguhnya orang-orang yang telah ingkar oleh mereka, sama saja atas mereka, adakah telah mengancam oleh engkau akan mereka atau tidak engkau mengancam akan mereka, tidak mereka beriman. Mafhum dia apa? Dapat tak mesej dia? Orang-orang yang ingkar sama saja. Sama ada engkau mengancam mereka, kau beri peringatan pada mereka, ataupun kau belum bagi peringatan pada mereka, mereka tetap tidak beriman. Itu dia punya mafhum maksud dia. Mereka tetap tidak beriman, sama ada orang yang dah ingkar tu. Orang telah ingkar. Dia pun dalam bentuk fi'il madhi ni. Nanti kita belajarlah. Okey, seterusnya ayat 7. Siapa nak buat? Dekat sini nak buat, nak cuba? Boleh. Saya Yang cuba. online. Siapa? Dr. Munah? Saya belum pandai Ustazah. Belum Saya, Baik, tak apa yang belum pandai, tak apa. Jangan rasa macam saya paksa pula tahu. Tak apa kalau belum nak buat, nanti nak tengok je. It's okay. Cuma saya nak sukalah kalau ada siapa nak cuba, silakan. Siapa nak cuba? Kak Rosna? saya. Bukan, okey. Kak Izan. Izan. Silakan. Telah Baca dulu ayat tu.
Ta'awuz dan baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Baik. Terus terjemah. telah mengunci oleh Allah atas hati-hati bagi mereka dan atas pendengaran bagi mereka dan atas pendengaran Kelihatan. bagi penglihatan bagi mereka ada tutupan, Ya. terdapat tutupan Boleh. dan Ada terdapat pun boleh. bagi mereka seksa Tambah juga terdapat. seksaan terdapat seksaan yang dahsyat. Ya. Ahsanti. Dia maksud dia apa? Sekali lagi. Telah mengunci oleh Allah. Berarti Allah telah mengunci Allah telah mengunci ala atas hati-hati bagi mereka, hati-hati mereka. ya, hati-hati mereka dan juga atas pendengaran mereka. Itu maksud dia. Tapi dari segi harfiah dia tadi, lafziah, kita kena letaklah dulu-dulu tu yang mula-mula kita letak. Telah mengunci oleh Allah atas hati-hati bagi mereka dan atas pendengaran bagi mereka dan atas pelihatan-pelihatan bagi mereka terdapat tutupan dan bagi mereka terdapat siksaan yang dahsyat. Jadi mafhum dia, Allah telah mengunci atas hati-hati mereka dan juga atas pendengaran mereka. Dan terdapat suatu tutupan di atas pelihatan-pelihatan mereka. Dan juga terdapat azab yang dahsyat, siksaan yang dahsyat bagi mereka. Itu mafhum dia lah, maksud dia. Okey? Dapat? Bila letak bagi, okey, bila kita letak bagi dalam, kalau kita nampak dalam mushaf latihan ni, kalau kita belum jelas lagi kan, bila kita nampak dia frasa nama, ada dua isim. Macam sekarang ni cuba tengok skrin, macam saya tanda ni, ulubi macam ni kan. Maknanya yang nak tambah bagi ke apa tu kat mana? Di sini. Kalau kita tengok di bawah ni ada MIL. Jadi sebelum MIL tu, mudhafun ilaih tu yang kita tambah bagi tu. Contohnya macam itulah. Qulubihim, hati-hati bagi mereka. Sam'ihim, pendengaran bagi mereka. Perhatikan ada MIL. MIL ni apa? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih ni tempat bersandar. Kenapa? Siapa yang bersandar? Ini kalau kita dah belajar nanti, orang yang belum belajar maksudnya hari ni dia tengok dengan santai ya. Jangan duk stres, jangan stres. Ini pertanyaan ni sebab kita dah buat latihan ni, maknanya untuk orang yang dah selesai, dia dah habis modul 1. Jadi bila yang kita nak tambah ni, mudhafun ilaih ni apa dia? Ini apabila ada isim cacat. Ni isim cacat. Isim cacat tu dia kena sandar lah. Dia sebab dia cacat, dia kena sandar dengan yang sebelah dia tu, isim sempurna. Dia kena sandar situ. Macam bayangkan, macam mana? Nak terangkan, ini nak tunjukkan possession, nak tunjukkan ini kepunyaan lah. Maknanya hati mereka. Kalau biasa kita tak letak bagi ni. Tapi dalam bahasa Arab ni kita letak sebab benda ni akan menyebabkan mudhaf ilaih ni semuanya majrur. Majrur dia tu disebabkan ni lah. Sebab ada min daripada fi ataupun li. Majrur macam ni kan. Wa ala huruf jar. Absari. Ni dia kenapa dia majrur ni? Sebab apa dia majrur? Sebab ada huruf jar ala. Macam saya padam balik semula. Okey macam ni. Ada huruf jar. Jadi sam'i ni jadi majrur. Kenapa? Sebab ada huruf jar. Tapi kalau kita perhatikan, nak tengok perkataan lain. Kat sini tak ada, belum ada lagi, belum sampai. Dhamir ni tak nampak lah majrurnya. Tapi dia ni majrur. Sebab apa dia majrur? Sebab sebenarnya antara dia ni ada huruf jar. Huruf jar tu yang 3 tu lah. Min, fi, li. 3 tu je.
itulah yang menyebabkan him ni jadi majrur. Nanti kita akan belajar lagi lah dengan dalam perasaan nama. Yang ni, okey. Dia ni kan, yang ni kenapa dia baris kasrah? Sebab jelaslah depan dia tu ada huruf jar ala. Sama juga macam ni. Kenapa dia baris kasrah? Sebab depan dia ada harfu jar ala. Tapi yang ini, kenapa dia ni majrur? Dia majrur sebab sebenarnya antara dia ni ada huruf jar. Tapi dalam bahasa Arab tu tak nampak. Dia nak menghubungkan idea ni. Dua isim tu apa kaitan dia antara satu sama lain? Ni ada dua isim kan? Dua kalimah ni maknanya. Sam'i satu, him satu. Jadi apa kaitan dia? Kaitan dia tu ni. Maknanya dia ni bersandar kepada him. Sam'i bersandar kepada him. Ataupun macam kita bayangkan perkataan lain tu contohnya macam tu susah sikit lah. Ambil yang senang je. Contohnya Rasulullah. Saya ambil contoh, saya buat kat sini. Rasulullah. Okey. Rasul. Apa kaitan Rasul ni dengan Allah ni? Apa kaitan dia? Jadi, dia sebenarnya adalah, maknanya kaitan dia bukan sifat. Kita tak boleh kata Rasul dia kepada. Allah. Rasul daripada Allah ke. Rasul ni maksud dia utusan kan? Utusan. Jadi apa kaitan dia? Dia ni walaupun dua kalimah tapi dia merujuk kepada satu perkara, satu orang iaitu Muhammad contohnya. Jadi Rasulullah dia nak berhubung ni, maknanya dia nak kaitkan dua kalimah tu, dia mesti ada huruf jarnya. Iaitu huruf jar tu 3 je dalam bahasa Arab yang boleh ni untuk buat macam ni, nak sambung. Inilah yang menyebabkan belakang ni baris kasrah. Rasulullah. Yang macam ni. Kita tak boleh, mana kita dapat dia baris kasrah ni? Sebenarnya dalam struktur perasaan nama macam ni, terdapat ada harfu jar yang dinyorokkan lah kiranya. Yang dimahzufkan, yang disembunyikan. Maknanya kita tak nampak. Tapi sebab itulah yang mudhafun ilaih ni mesti baris kasrah. Maknanya dia mesti baris kasrah. Jadi maksud dia Rasul daripada Allah ataupun utusan daripada Allah ataupun boleh juga Rasul bagi Allah. Inilah 3 huruf jar ni yang menyebabkan yang tempat dia bersandar tu baris kasrah. Yang ini kita boleh nampak baris kasrah. Yang mana kita tak nampak macam dhamir, itu tak nampak lah. Contohnya kalau perkataan ni ialah Rasulu. Contoh Rasuluhu. Rasuluhu. Ni tak nampak ni. Tak nampak hu dia. Tapi sebenarnya maksud dia sama. Utusan baginya. Maknanya kat sini kena tambah. Utusan baginya. Rasulnya lah. Rasulnya, utusannya. Macam tu lah. Tapi dia merujuk pada satu perkara. Maknanya Muhammad. Kita tak boleh tambah yang. Kalau tambah yang macam sifat. Kalau tambah yang tu tunjuk sifat. Ini bukan yang. Maknanya dia merujuk pada satu perkara. Bila sebut frasa nama ni, dia punya ibu dia, cerita dia yang utama ialah yang pertama ni. Jadi tapi dia tak boleh. Dia kena bersandar. Kenapa dia kena bersandar? Sebab dia mesti dalam bentuk isim cacat. Isim cacat tu macam mana? Dia tak ada dhammah dan dia juga tak ada alif lam. Sorry, dia bukan tak ada dhammah. Dia tak ada tanwin. Dan dia mesti baris. Dia tak ada alif lam. So dia cacat. Cacat tak buat apa? Kena tumpang. Kena tumpang isim yang sempurna. Sama ada dalam bentuk isim begini ataupun isim panggil apa ni? Isim dhammah. Okey tak apa. Kalau yang kita macam rasa macam nak dapat tapi macam pelik lah, macam tak pandai lagi. Bila kita tengok dalam mushaf latihan ada MIL ni, tu kita terus tambah. Min ke, fi ke, li. Tengok sesuaian kepada, tengok kesesuaiannya pada ayat. Okey. Baik, siapa nak cuba ayat
ayat 8. Saya Ustazah. Silakan Kak Rosna baca dulu kemudian baru terjemah. Ya, 4 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may Main wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. baik. Jadi terjemahkan. Wa Okey. Dan min sebahagian daripada daripada dulu. Yang ni kita buat dulu. Dan daripada sebahagian tak payah manusia. sebahagian dulu. Tak apa. Dan daripada manusia itu. Dan daripada manusia itu, Ya. okay, Yeah. orang yang Terdapat Tambah terdapat. Ada ataupun ada. siapa yang orang yang Ya. Betul, boleh. Ada orang yang ada. ada, ditambah ada. Yes. Ada orang yang ia berkata, Terus. ia berkata telah beriman oleh kami Ya. kepada Allah Betul. dan kepada hari yang kemudian. Betul. And then Bau hal. sedangkan Ya. tidak mereka orang-orang yang beriman. Baik. Alhamdulillah. Betul. Jadi maksud dia apa? Dan daripada manusia itu, itu baru mafhum dia sebahagian daripada manusia. Dan daripada manusia itu terdapat orang yang ataupun ada orang yang ia berkata. Okey, jadi ia berkata apa? Ia berkata telah beriman oleh kami kepada Allah dan kepada hari yang kemudian. Okey, pause. Ini berhenti. Dia cakap macam ni lah. Telah beriman oleh kami kepada Allah dan kepada hari yang kemudian. Padahal, ini waw hal, sedangkan tidaklah mereka orang-orang yang beriman. Dekat sini kalau ada ma lepas tu ada B, kalau kita tak terjemah B tu pun tak apa. Dia dah kira masuk. Tapi kalau kita nak terjemah juga B kan kita belajar dengan boleh juga. Dan tidaklah mereka dengan orang-orang yang beriman. Maksudnya dan tidaklah mereka orang yang beriman pun dah masuk, dia dah faham Ya. Okey. Jelas tak ayat tu? Jelas. Okey. Jelas. Man tu bukan terdapat. Man tu orang yang. Tapi yang perkataan terdapat tu kita tambah sebab nahu. Dari segi nahu dia. Ataupun kita tambah, kita bubuh dalam kurungan. Buat masa ni kalau macam belum faham dia punya sebab tu, memang sebab dia ni kita cerita lebih lanjut dalam modul 2. Buat masa ni macam ikut je dululah. Tapi kalau tak nampak nak letak ada, tertinggal je saya letak orang yang je. Okay, tak apa, don't worry. Don't beat yourself up. Okay, alright. Okey. Okay. Baik, kita teruskan ayat 9. Okey. Siapa nak cuba? Saya cubalah. Siapa tu? Saya siapa? Kak Mak? Kak Nuraiza. bukan. Nuraiza. 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 Okay, silakan. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Terjemahkan. Mereka hendak menipu. Okay. Allah Okay. akan Allah kita slash ke balang kat situ kan, akan Allah alladzi dan alladzi orang-orang yang
Ya, orang-orang yang amanu. Beriman oleh mereka. Telah. Beriman oleh mereka. Ya. Wama sedangkan Ya. tidak. Tidak. Tidaklah yakhda'un. Mereka menipu ila kecuali Ya. anfusahum akan diri-diri bagi mereka. Hum. Akan diri-diri bagi mereka. Ni tambah lagi. Bagi mereka. Hum. Itulah kan. Betul? Wa. Wama dan tidak Ya. turun mereka sedar. Mereka sedar. Mereka menyedari boleh tak? Boleh. Sama maksud. Baik, Menyedari. sekali lagi, mereka hendak menipu akan Allah dan orang-orang yang telah beriman oleh mereka. Maknanya kalau kita dah faham tu nanti, kita boleh drop lah mereka tu. Tapi kita dah tahu mereka yang telah beriman ni mereka. Dan orang-orang yang telah beriman oleh mereka. Padahal tidaklah mereka menipu, melainkan akan diri-diri bagi mereka. Dan tidak mereka sedar. Jadi mafhum dia apa? Mereka nak menipu Allah. Dan mereka juga tidak menipu orang-orang yang telah beriman. Padahal yang mereka tipu hanyalah diri-diri mereka. Dalam keadaan mereka tidak menyedari keadaan itu. Itu mafhum dia lah. Mereka tak sedar bahawa mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Sebab apa dia cakap apa ni tadi? Yang atas ni. Okey. Baik. Ayat 10. Siapa nak cuba baca dan terjemah? Jumpa Ustazah. Siapa tu? Kak Hasna. Kak Asna, silakan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Walahum azabun alimun bima kanu yaksibun. Baik, terjemahkan. Fi dalam qulubihim hati-hati bagi mereka Ha, maradun terdapat ya, suatu penyakit ya. fazada oleh Tak, fa dulu, fa dulu. Fa, lalu. Za, lalu telah, oleh telah apa? Kat situ ada perkataannya. Telah, menambah ya, oleh ia akan mereka baik, oleh Allah ya, akan suatu penyakit ya, akan suatu penyakit yang lain Ya. dan bagi mereka Ya, ada siksaan ada siksaan. yang Dia pedih. nampak empat. Ada SIF tu kita tambah yang. Kalau kita nampak kat bawah dia tu ada SIF, kita tambah yang. Dia maknanya frasa sifat. Dia beza sikit dengan frasa nama tadi. Ni frasa sifat. Dua kalimah juga. Tapi dia ni sifat kepada perkara ni. Okey, teruskan. Bima dengan apa yang adalah mereka berdusta. Ya, adalah mereka berdusta. Okey, bila kita buat terjemahan ni, kadang-kadang kita macam dengar banyak kali je sebut mereka. Kita buat je dulu ya. Kita buat sebab kita tengah belajar nahu dia. Jangan skip-skip kalau boleh mula-mula ni. Baik, saya ulang. Dalam hati-hati bagi mereka terdapat suatu penyakit. Lalu telah menambah oleh ia akan mereka oleh Allah akan suatu penyakit yang lain. Dan bagi mereka terdapat siksaan yang pedih dengan apa yang adalah mereka berdusta. Maknanya apa? Dalam hati mereka ada satu penyakit.
Lalu Allah telah menambah penyakit yang lain kepada mereka. Dan mereka pula disediakan, maknanya dan mereka pula terdapat bagi mereka tu siksaan yang pedih disebabkan apa yang mereka berdusta. Masa dulu mereka selalu berdusta. Jadi Allah sediakan bagi mereka siksaan yang pedih. Itu dusta lah tu. Kenapa mereka berdusta tu? Kenapa tambah? Kenapa dia berdusta? Kenapa asal-asal dia berdusta ni? Yang ni berdusta. Kenapa? Bohong. Berbohong. Ada penyakit lah tu. Buat apa? Kenapa buat macam tu? Sebab kenapa nak tipu-tipu Allah? Baik. Seterusnya, ayat 11 apa nak cuba terjemahkan? Baca dan terjemah. Boleh saya? Boleh. Okey, Dr. Maru. Silakan. Okay. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila telah dikatakan ia bagi mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di bumi, telah berkata oleh mereka, sesungguhnya tidak lain kami adalah orang-orang yang membuat kebaikan. Ya, membuat perbaikan. Alhamdulillah. Membuat kebaikan. Betul. Apa beza teacher kebaikan dengan perbaikan? Kalau kebaikan ni macam lebih umum sifat dia. Bila perbaikan, dia memberi maksud reform. Dia nak Perbaiki diri sendiri lah. bukan diri sendiri. Dia maksudnya dia kata dia sangat-sangat yakin dengan apa yang dia buat itu menambah baik kepada benda yang sebenarnya baik dah, ada baik dah. Dia cerita pasal ilmu. Kan wa iza qila lahum, jangan buat kerosakan di muka bumi. Dia tak nampak, dia sangat yakin apa yang dia buat tu baik. Dan memang dia kata kami membuat perbaikan. Apa yang ada tu dia kadang-kadang dia kata baik, tapi dia nak innovate lah, nak buat nampak perkara tu lebih. Nak reform. Maksud dia reform. Kalau buat baik je, satu hal. Buat baik tu dia dah ada macam dia punya kriteria. Bila kata reform, dia nak perbaiki. Dia macam perkataan islah tu. Kan? Islah tu di sinilah. Macam tu. Perbaiki. Perbaikan. Okay. Ada memberi maksud reform lah. Baik, yang ni jelas kan, senang ayat ni. Maksudnya apabila dikatakan bagi mereka, ada apa yang dikatakan kepada mereka tu, inilah la tufsidu fil ard. Jadi ada dua macam kira dialog tu. Mereka berkata, jawab mereka macam ni. Mereka berkata qalu sama nahnu muslihun. Kerana ada innama ni macam dia betul-betul taukid dia tu lah. Dia negaskan sesungguhnya tidak lain kami ni kita orang tak buat apa, kita orang cuma nak memang dia nampak dia begitu jelas, dia rasa sangat yakin lah dia buat betul, tapi sebenarnya tak, sebab dia nak berdusta ni dia tak sedar perkara ni dalam hati tu, dia tak tahu, dia tak sedar perkara tu. Baik, terusnya ayat 12. Syida. Siapa? Syida. Baik. Teruskan, Syida. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Terjemahkan. Ingatlah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang melakukan kerosakan dan akan tetapi tidak mereka sedar. Ya, Alhamdulillah. Okey. Kalau sebelum ni kan, siapa yang buat semakkan dengan saya, memang kalau buat semakkan macam ni, tiap-tiap page ni dia kena buka wajah kan. Tapi sebab kita Ramadan ni, kita tak apalah. Semua orang boleh nyorok kan. Tapi biasa kalau buat dengan saya ni, memang kena buka kamera ni. Tak kasih Kamera? tengok. Tegas sikit konon. Jadi semua kan kena tengok skrin je. Tapi ni tak apa. Siapa yang duk datang ni tak buat je lah. Ni maknanya kita buat. Tak apa. Kita cuba. Sebab dia ni dah buat dah. So, okey lah. Yakin lah kan. Ala, ingatlah sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang membuat kerosakan itu dan akan tetapi tidak mereka sedar.
Ini maknanya Allah bagi tahu kat kita. Allah bongkarkan kisah mereka ni sebenarnya. Ingatlah, yang cakap macam ni orang ni, mereka ni lah sebenarnya yang orang-orang yang buat kerosakan tu. Tapi mereka tak sedar. Jadi, sambung ayat 13. Siapa nak cuba? Ada lagi? Ada cubaan daripada online? Kak Lah lah. Okey, Kak Lah, silakan baca dan terjemah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya tengok Quran mushaf kejap. Baik. Pak tak apa nampak lah. Yalah. Wa idza qila lakum aminu kama amanan nas aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Baru tengok skrin teacher. Baik. Dan Iza, teacher tengok ni lah. Tengok musa. Iza, Dan apabila qila, wa idza wa apabila ya, telah dikatakan ia bagi mereka aminu telah beriman oleh mereka tak seperti boleh. Kalau telah beriman, amanu. Sekarang okey. kasrah. Fi'il amar. Fi'il amar, berimanlah oleh kamu Betul. seperti apa yang telah beriman oleh ia, oleh manusia. Telah berkata oleh mereka, adakah kami beriman seperti apa yang telah beriman oleh ia, oleh orang-orang yang bodoh itu? Ingatlah sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bodoh itu dan akan tetapi tidak mereka mengetahui. Ya, Alhamdulillah. Jadi saya ulang, mungkin line tu tak berapa smooth Dan apabila qila telah dikatakan ia lahum bagi mereka. Apa yang dikatakan bagi mereka itu? Aminu. Kama amanan nas. Maknanya kat sinilah. Berimanlah oleh kamu seperti mana telah beriman oleh manusia itu. Mereka menjawab. Jawablah. Qalu telah berkata oleh mereka. Dia tanya jawab. Ini. Anu'minu kama amana sufaha. Jadi maknanya ada soalan ni. Ada tanda soalan. Sebab ni ada Hamzah ni kan. Adakah kami patut beriman seperti mana telah beriman oleh orang-orang yang bodoh itu? Dia tanya macam tu. Ala, ingatlah sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bodoh itu dan akan tetapi tidak mereka mengetahui. Ini Allah punya jawapan lah. Itu yang saya katakan masa kita belajar ni, dalam Quran tu sebenarnya tak ada tanda-tanda ni semua. Tapi bila kita tahu duduk perkara ni siapa, kita faham, kita sendiri boleh dapat. Sebab apa? Yang Quran ni bacaan. Dia memang tak ada benda ni. Tapi bila orang baca, patutnya kita boleh faham. Kalau kita dengar lah baris-baris tu semua kan. Macam tu maksudnya. Tapi jelas tak ayat ni? Maksud dia apa? Jelas tak? Jelas. Maksud dia apa? Cuba cerita balik. Cuba balik. Fahamlah kan cerita dia? Bila ada orang beritahu kepada mereka ni, kumpulan ni tadi yang membuat kerosakan ni, berimanlah seperti mana telah beriman oleh manusia itu. Maknanya ni ada kumpulan khusus yang dirujuk, iaitu sahabat Nabi SAW. Seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Uthman, seperti Ali. Berimanlah macam-macam orang tu. Abdullah, semua tu, Abdullah ibn Mas'ud ke apa. Mereka jawab, takkanlah. Dia kata macam itulah, maknanya dia tanya, adakah patut kami beriman seperti mana orang-orang yang bodoh itu beriman?
Siapa orang yang bodoh tu? Sebab dia nampak orang-orang tu semua bodoh. Tak belajar, tak tinggi. Macam Nabi SAW sendiri tak sekolah pada mata mereka. Jadi takkan dia nak beriman macam tu orang tu. Ada nampak macam miskin. Bila Abu Bakar dia masuk Islam, macam mana dia infakkan harta dia kan. Nampak macam miskin, lekeh je. Takkanlah kami nak beriman. Bodoh dia tu. Dia infak harta dia semua, bodoh. Jadi dia cakap macam tu. Jadi Allah menegangkan semula. Ingatlah sesungguhnya mereka itu mereka adalah orang-orang yang bodoh itu, dan akan tetapi tidak mereka mengetahui. Cerita dia begitulah. Ya. Okey, sambung. 14. Siapa nak buat? Boleh saya, teacher? Baik Kak Sal, teruskan. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Dan apabila telah bertemu oleh mereka akan orang-orang yang telah beriman oleh mereka, telah berkata oleh mereka, telah beriman oleh kami. Dan apabila telah kembali oleh mereka kepada pembesar-pembesar bagi mereka, telah berkata oleh mereka, sesungguhnya kami bersama kamu. Sesungguhnya tidak lain, kami adalah orang-orang yang mengolok-olok. Masya Allah. Senang tak ayat ni? Faham tak ayat ni? Faham semua? Faham. Faham Dia Yang tak faham boleh tanya. Ada tentang nahu yang tak faham boleh juga tanya. Tak ada semua okey je. Baik. Jadi saya ulangkan. Dan apabila telah bertemu oleh mereka, dan apabila mereka bertemu orang-orang yang telah beriman. Maknanya apabila mereka bertemu orang beriman, mereka berkata. Maknanya mereka ni buat dua talam dua muka lah ni. Mereka kata, kami telah beriman. Kita orang sama dengan kau. Macam itulah. Kita orang ni beriman macam kamu bila dia jumpa. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila telah kembali oleh mereka kepada pembesar-pembesar mereka, mereka berkata, mereka jawab macam ni pula, sesungguhnya kami bersama kamu. Kamu ni siapa? Pembesar-pembesar. Pembesar-pembesar. Bukannya kamu beriman tadi. Sesungguhnya kami bersama bagi kamu. Sesungguhnya tidak lain, kami hanyalah orang-orang yang mengolok-olok. Jadi dialog tu sampai sini. Dia cerita kepada pembesar mereka tu, orang ketua-ketua mereka. Jadi dia kata, buat apa? Kenapa kau cakap macam tu? Dia kata, tak ada apalah. Kami hanya olok-olok je. Kita orang sebenarnya bersama kau orang, bersama kamu. Kamulah yang kami ikut. Macam tu. Baik, seterusnya. Ayat 15. Nak baca ke apa tu? Nak baca ke nak bagi jawapan ke macam mana tu? Siapakah? Baik, kita dengar suara orang lelaki baca kan? Siapa tu? Tak ada, tak tahu. Okeylah. Siapa nak buat ayat 15? Ayat 15 siapa nak cuba? Lagi sikit je nak habis ni. Boleh balik awal. Taklah. Tak ada? Kak Am nak cuba, Kak Am? Panggil Kak Nah. Okey, Kak Nah boleh cuba, Kak Nah? Ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Terus? Allah, ia membalas balik olok-olokkan kepada mereka, dan ia membiarkan akan mereka dalam kederhakaan bagi mereka meraba-raba. Teraba-raba. Betul.
Allah dia membalas balik uluk-ulukan kepada mereka dan dia membiarkan akan mereka di dalam kederhakaan bagi mereka, mereka teraba-raba. Kalau kita nak mafhumkan, kita boleh je letak dia kan macam maknanya Allah membalas balik ulukan mereka macam tu je lah terus. Dan Allah membiarkan mereka di dalam kesesatan mereka. Allah biarkan mereka teraba-raba. Sebenarnya itulah. Teraba-raba ni apa maksud dia? Raba-raba? Tidak tahu. Confused bukan? Teraba-raba, tak nampak jalan keluar, Dalam kesesatan. dalam kesesatan, dalam kederhakaan. Maknanya tercari-cari formula kejayaan. Dia ada kena-mengena dengan ayat semalam. Allah kata itu orang yang berjaya. Tapi dia ni disebabkan dia punya perbuatan tu membuat kerosakan. Dia tak nak percaya benda yang senang, benda yang betul, benda yang jelas. Tapi dia nak cari jalan macam lain-lain. Jadi Allah biar je dia. Allah tinggalkan dia. Allah balas balik. Tadi buat tu kenapa tak nak beriman kepada macam semalam kita ceritakan. Dia terima Allah sebagai Rabb. Tapi dia tak nak terima Quran ini sebagai hakim. Jadi tak nak terima keputusan Allah. Allah dah kata macam tu. Jadi lantak koma lah. Allah biarkan mereka teraba-raba di dalam proses hidup ni nak mencari formula kejayaan. Tak dapat, tak berjaya-berjaya. Pada dia berjaya tapi tak berjaya. Dia rasa benda tu dia buat reform. Tapi Allah kata tak, dia tak akan dapat apa yang diharapkan tu. Baik, sambung. Ayat 16. Siapa lagi nak buat? Siapa yang ada hari ni? Hari ni kita tak ramai kan? Alhamdulillah ada kuliah. Saya buat lagi lah, sekali lagi. Siapa Ustazah. tu? Saya nak panggil. Ada dia malu-malu ni kadang. Nanti Kak Sal. Kak Sal kita buat jadi pemain simpanan. Kalau apa-apa jadi kat saya, Kak Sal boleh sambung. Okay. Kita panggil Kak Su. Ustazah. Saya teacher. Siapa tu? Kak Am. Kak Am. Okey, teruskan. Baca dan cuba terjemah. A'udzubillahi Ulaika allazina ishtarahu ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Baik. Cuba terjemahkan. Mereka itu orang-orang yang telah Kita tambah satu perkataan. Adalah orang-orang yang telah membeli oleh mereka akan kesesatan dengan petunjuk maka telah beruntung oleh ia. Ada ma situ. Maka fa satu maka mana tidaklah. Bagus. Okey, tidaklah rabihat telah beruntung oleh ia. Baris tama Tijaratuhum oleh perniagaan bagi mereka ma dan tidak adalah mereka muhtadi. Orang-orang yang mendapat petunjuk. Orang-orang yang mendapat petunjuk. Baik, saya bacakan lagi sekali terjemahan tu. Mereka itu adalah orang-orang yang telah membeli oleh mereka akan kesesatan itu dengan petunjuk. Maknanya mereka telah membeli kesesatan dengan petunjuk. Petunjuk ni dijadikan currency, mata wang. Nak beli yang sesat. Maka tidaklah telah beruntung oleh ia oleh perniagaan bagi mereka dan tidak adalah mereka orang-orang yang mendapat petunjuk. Jelas tak ayat ni? Jelas Maknanya mereka itu orang yang mengolok-olokkan ni tadi, orang yang Allah dah biarkan mereka tu dalam teraba-raba dalam kesesatan.
Jadi mereka ni sebenarnya Allah ceritakan lagi, orang yang beli kesesatan dengan petunjuk. Maknanya dia tukar, dia exchange, dia barter trade, dia trade. Trade kesesatan dengan petunjuk. Dia lebih suka nak ambil kesesatan tu. Jadi Allah kata tidak telah beruntung perniagaan mereka itu. Maka perniagaan mereka itu telah tidak beruntung. Kalau tak beruntung maksudnya rugi. Kenapa cakap tidak beruntung? Tak nak cakap rugi je. Sebab orang kalau berniaga dia pentingkan keuntungan tu. Dia kadang-kadang dia kata apa? Dia kata tak apa kita rugi sikit tapi kita akan menang, kita akan untung nanti. Macam tu kan. Kadang-kadang orang gamble ataupun orang bisnes lah. Dia kata kita kena rugi dulu. Tapi tak ada. Yang ni Allah terus kata maka tidak beruntung terus. Sikit pun tak ada. Kau ingat untung sedikit tu tetapi tak ada keuntungan. Dan mereka juga bukanlah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi ayat daripada 8 ni, semalam 1 sampai 5 ceritakan tentang orang-orang yang berjaya, orang-orang yang beroleh kejayaan, orang-orang yang beriman, ciri-ciri orang yang bertakwa. Ni ayat 6, satu muka surat ni dan belum habis lagi Allah ceritakan tentang ayat 6 sampai 7 ni orang yang Allah dah kata dia memang engkar. Walaupun memang dah termaktub lah dan dia tertulis dah. Mereka ni engkar. Kau bagi ancaman ke, kau tak bagi ancaman ke, dia memang macam tu. Allah dah jadikan dia ada tutupan atas hati mereka. Jadi orang macam ni yang boleh buka penutup tu hanyalah Allah. Siapa orang ni, Ustazah? Orang yang engkar. Is this orang Yahud? Tak semestinya. Bila kata engkar tu termasuklah orang-orang yang dia dah rasa dia betul macam dia engkar. Tapi dia tak tahu dia dalam keadaan engkar. Boleh jadi juga. Kan? Dia engkar. Dia memang macam memandang baik perbuatan buruk yang dilakukan. Dihiaskan perbuatan buruk dia tu nampak baik pada mata dia. Itulah. Macam contoh orang yang macam kata yang Allah dah dung. Apa? Memang dalam Quran ni dah termaktub cerita dia. Jadi siapa? Yang dah termaktub dah. Israel, Bani Israel. Fir'aun kan? Macam Fir'aun kan? Daripada kalangan raja Fir'aun lah. Kalau daripada kalangan apa lagi? Kalau daripada kalangan pembesar, siapa? Pembesar. Pembesar Haman. Dalam cerita dalam Quran lah cerita pasal Haman. Yang pembesar yang mati sebab nyamuk tu ke? Itu kira raja. Raja. Itu dia raja. Tapi pembesar ni Haman punya Perdana Menteri. Bila kata pembesar ni macam Perdana Menteri golongan-golongan tu. Orang alim tak disebutkan nama tapi Allah ceritakan juga. Tapi orang-orang macam tu dia engkar lah. Tapi asal dia engkar, kalau alim ni lain pula sikit kan. Orang ulama maknanya tapi dia engkar kemudiannya. Yang itu, ini cerita dia kadang kita pun tak tahu. Tapi Allah ceritakan tentang engkar ni ada macam-macam. Macam iblis contohnya. Dia termasuk dalam engkar. Tu golongan jin. Dia engkar. Allah dah tahu tak dia engkar ke tidak? Allah dah tahu. Yang tak tahu tu siapa? Kita lah. Kita tak tahu. Tapi sekarang kita dah tahu. Itu dah doom dah dia engkar. Macam Abu Lahab. Kan? Dia buat apa pun dia memang tak nak. Dia tak nak. Abu Lahab. So ada surah tentang dia. Yang mana dah termaktub dalam Quran tu macam itulah. Sama ada kau beri ancaman kepada mereka atau tidak, mereka tetap beriman. Tapi sebagai orang yang beriman, kita tetap menyampaikan. Kita kena sampaikan macam Nabi SAW. Macam Fir'aun pun. Ada tak Nabi, Allah perintahkan dia pergi cakap tak dengan Nabi Musa? Allah perintahkan dia untuk pergi kepada Fir'aun kan? Allah perintahkan juga. Walaupun Allah dah tahu. Sebab apa? Perintah untuk menyampaikan tu kepada Nabi Musa. Dia yang kena laksanakan. Allah tak akan berikan azab sehinggalah Allah beri peluang peringatan tu. Jadi engkar ni setelah datang peringatan pun dia tak ada secebis sedikit rasa nak buat. Sebab Allah dah tutup dah hati dia. Kan bila dah hujung-hujung tu macam Nabi Fir'aun tu dia
dia cakap dia selalu bohong. Macam itulah dia sebenarnya dia tak beriman. Macam-macam ujian ditimpakan. Baik. Yang itu kita Ada gambar dah. okey. Boleh lah. Baik, yang tu yang 7 ni, ayat 6 sampai 7. Manakala ayat 8 sampai muka surat ni lah. Ni tentang Bacalah yang phone you. munafik. Ada Orang-orang ya, thank you semua. okey. Orang-orang yang begini maksudnya apa? Orang yang munafik. Ni Allah bongkar cerita dia. Sebab apa, orang munafik ni lagi bahaya kerana nampak dia, sebab dia berpura-pura lah ni. Dia cakap innama nahnu muslihun. Tak adalah kita orang ni apa? Dia kata kita orang hanya nak buat begini. Bila dia jumpa dengan orang beriman, dia kata kita orang beriman, amanah. Jadi dia banyak pura-pura. Ni lebih dahsyat lagi, tak tahu. Sebabnya bila kata bersama kamu tu, dia bersama sebenarnya pada dasarnya dia bersama dengan pemimpin dia yang jahat tu. Tetapi bila dia jumpa orang beriman, dia mengaku beriman. Mungkin pakaian dia beriman, nampak macam orang beriman. Dia hanya mempamerkan image orang-orang yang beriman. Cerita pasal orang kafir ni, orang munafik ni termasuk dalam golongan orang yang engkar juga. Kalau mereka sempat, dan kita ni, kalau sebut tentang orang kafir ni tadi kan, kalau kita terjemah dia sebagai engkar, boleh jadi tak kita? Boleh jadi kita kan? Kita ni engkar. Engkar ni maksudnya macam dia tak taat. Opposite of engkar, kufur ni taat. Lawan bagi kufur ialah taat. Jadi sekarang ni kita ni ramai yang rasa kita taat. Sebab kita baca je Quran. Tapi bila kita tak faham, sebenarnya kita berada dalam danger yang engkar tu. Sebab bila kita faham, kita mungkin belum engkar masa orang yang belum tahu, so dibaca Quran tu. Sekarang dah tahu. Dah tahu. Allah cakap macam ni. Kita faham macam ni. Masa tu kita diuji lah ni. Kita ni kalau betul kita kata kita beriman, walaupun benda tu tak sesuai, tak setuju dengan hati kita, tapi sebab datangnya daripada Allah, kita kata, kalau kita kata amanna billahi wa bil yaumil akhir, jadi kita kena taatlah sepenuhnya. Tak boleh pula kita pilih-pilih. Macam tu. Semuanya kan. Macam udkhulus silmi bikafah. Apalah ayat berapa tu Adila ingat tak? Surah 2 ayat 208 ni. Ya kot. Datin Sri kata apa 208? Saya rasa pun mungkin lah. Betul Datin Sri. Alhamdulillah. Dia kata, ni kalau dah beriman, dia bukan engkar lah. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam ini secara seluruhnya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya dia bagi kamu adalah musuh yang nyata. Syaitan ni dia akan cuba. Ya, macam dalam kita kata pasal syaitan ni, dia yang kerja jahat dia, kalau kita tengok dalam surah, Allah suruh kita masuk Islam ni keseluruhnya. Tetap boleh yang ini kita nak, yang ni tak nak. Kalau orang munafik ni pula, ciri-ciri dia luarannya nampak macam Islam. Tapi bila dengar Quran, tak nak terima yang ni nak tolak. Ataupun dia tidak buat Quran ni seperti yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Macam contoh, silap. Ni kan dia kata, berimanlah kamu seperti mana telah beriman oleh manusia. Saya clearkan dulu clearkan ni dulu. Mana dia ayat tu? Dia kata berimanlah seperti telah beriman oleh manusia itu. Dia kata amanan nas yang ni. Aminu kama amanan nas. Tapi dia tak nak. Kenapa? Mereka tak nak ikut yang Nabi tu. Dia cakaplah macam-macam alasan. Jadi sebab ini yang dia rasa dia betul ni. Kat sini dia rasa dia betul. Tak patutlah kita tak naklah beriman. Sebab apa? Sebab yang saya kata tadi tu, syaitan tu, jejak langkah syaitan ni dia dah membuatkan orang ni rasa dia betul. Tapi sebenarnya mereka teraba-raba. Dalam surah 43 ayat 37. Ni kerja jahat syaitan. Dia ajak manusia ni, innalillah. Mana dia? Surah 43 ayat
36 dan 37. Okey, dia kata kat sini. Nampak macam baca Quran, tapi sebenarnya berpaling. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Dan sesiapa yang slowly ya ikut je saya ni. Ayat surah 43, surah Az-Zukhruf ayat 36 37. Dan sesiapa yang berpaling daripada zikir Rahman, maknanya apa? Al-Quran. Peringatan daripada Allah, daripada yang Maha Pemurah. Dia berpaling, mana baca Quran tapi sebenarnya berpaling, engkar, tak faham. Sebab tak faham mesti akan terbuat perkara-perkara yang salah lah kan. Jadi Allah kata bila berpaling, nuqayyid, kami adakan baginya syaitan, satu syaitan. Allah sendiri yang akan appoint pada dia syaitan. Maka dia, syaitan itu, huwa ni syaitan, baginya, bagi orang yang berpaling ni tadi, ni menjadi qarin. Qarin ni apa? Teman yang rapat, intimate consultant. Intimate consultant. Maknanya konsultan apa kalau konsultan? Tukang penasihat lah, tuan penasihat lah. Dia dapat berapa persen dia tak kisah, dia memang ada engkar. Tukang cucuk, tukang hasut, tukang karut, semua dia. Qarin. Jadi qarin, peneman yang setia. Qarib dengan qarin. Dia qarid al-qarin. Okey, wa innahum, dan inna kita dah belajar pagi tadi, sesungguhnya mereka. La, ni la bukan la yang jar. Benar-benar mereka menghalang akan mereka. Maknanya mereka ni siapa? Syaitan. Dia menghalang mereka ni tadi yang dah berpaling daripada Ar-Rahman dari jalan itu. Dan dia buat dalam keadaan, waw ni selain daripada waw yang ataf tu, dia ada waw hal juga ni. Waw hal, dalam keadaan mereka menyangka, mereka mengira, yahsabun, menyangkalah bahawasanya mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Tadi kita jumpa perkataan tu, apa kanu muhtadin kan? Yang ini muhtadun. Sama juga maksud dari segi terjemahan, sama, muhtadun, orang yang mendapat petunjuk. Maknanya apa? Dia dah jadi kawan setia, dia dah jadi intimate consultant tu. Jadi dia hanya consult lah supaya dia halang orang tu, halang mereka ni semua yang dah berpaling daripada Al-Quran ni, jadi dah ingkar ni kan, daripada jalan Allah. Dalam keadaan dia buat orang tu rasa, orang-orang ni semua mendapat petunjuk. Sedangkan orang ni sedang sesat, berada kesesatan. Dia perasan je lah, buat orang perasan. Kita dah bagus, kita masuk syurga, kita anak syurga, kita ni ahli syurga. Kadang saya takut juga nak cakap-cakap macam tu, kita tak tahu. Kalau kita baca Quran banyak-banyak tapi kita tak faham, kita sebenarnya termasuk golongan yang berpaling daripada Al-Quran ni. Jadi kita dah faham, lepas tu kita tak terima pula. Tak, macam tak kena je. Kalau aku faham ni, aku kena buat macam ni. Terjadilah kita ni kumpulan yang disebutkan dalam ni tadi. Kita tak nak lah, kita nak ubahlah Quran ni. Biarlah jadi macam ni. Kita tak nak ikut seperti mana yang telah diwartakan. Maknanya yang dah ditunjukkan contoh pada diri Rasulullah SAW dan sahabat baginda SAW. Jadi kan, kat situlah ni cerita Allah cerita lagi. Jadi bila kita dapat mesej-mesej ni, kita dah boleh terjemah. Apa yang kita boleh buat ialah check diri kita. Ni untuk reflect pada diri kita. Itu nama tadabbur. Kita ponder upon all this ayat. Jadi takut ni sebab kalau apa, Allah balas balik dan Allah biarkan sahaja kita dalam kesesatan. Sebenarnya boleh jadi kat kita. Kenapa duduk depan sekali dalam Quran ni? Cerita depan. Sebab itulah dia Allah nak ceritakan. Supaya kita berwaspada, kita sentiasa cek diri kita, sentiasa berdoa kepada Allah, penggantungan kita. Ya Allah, janganlah kau balik-balikkan hati aku. Janganlah kau biarkan aku bergantung pada diriku sendiri tu. Nabi ajar kita doa tu. Allahumma ya hayyu ya qayyum. Kan?
Birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Kalau Allah biarkan kita ni, dia bagi kita yang cukup yang untuk kita. Oksigen dia tak berhentikan lagi lah. Makan ada. Sebab itu dah termaktub. Memang orang ni portion dia gini-gini. Tapi yang penambahan tu ialah bila kita bersyukur, kita taat, itu Allah akan tambah. Allah tambah keberkatan daripada sumber yang kita tak sangka. Macam itulah. Ini kesimpulan kepada muka surat ni. Jadi siapa yang dah boleh tu kan, bolehlah upgrade, level up pada muka surat Al-Baqarah, tapi muka surat yang inilah yang tak ada warna-warna. Boleh cuba. Satu muka surat ni, cuba time. Berapa lama saya buat? Satu muka surat. Tapi terjemah semua tu. Selain daripada baca satu muka, maknanya baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca, time baca. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Bacalah sampai ayat 16 ni. Lepas tu terjemah pula. Time juga terjemah. Sesungguhnya orang-orang yang nak berlagu sukatilah kalau yang cakap Melayu tu boleh. Sesungguhnya orang-orang yang telah ingkar oleh mereka adalah sama saja atas mereka. Adakah telah mengancam oleh engkau akan mereka atau tidak engkau mengancam akan mereka? Tidak, mereka beriman. Bolehlah kalau nak buat macam tu. Tapi sukatilah. Ada anak-anak tu ada dulu satu budak tu. Tapi dia faham bila dia buat tu macam dia lebih menjiwai maksud tu. Dia baca pandai sangat. Memang dia baca sedap. Lepas tu dia boleh terjemah. Ada satu dulu pelajar tu. Tapi dia dah belajar melanjutkan pelajaran dia ada dekat Indonesia. Okey, jadinya kita pun tak payahlah sampai pergi Indonesia tu. Tapi maksud saya tu kalau kita dapat buat tu sukatilah, yang itu tak adalah masalah. Lagu tu sebab dia sebab dia buat lagu-lagu macam itu dia lebih ingat dan dia lebih faham cerita dia. Ada juga yang macam dalam video yang kita kongsi tu kan, sesungguhnya orang-orang yang telah ingkar oleh mereka sama saja atas mereka adakah telah, dia tak faham tapi dia ingat. Tu budak-budak punya style belajar. Tapi kita ni pula ada juga satu pelajar saya tu sekarang dah mengajar, Masya Allah, dia daripada Terengganu. Bila dia terjemah ni dengan intonasi yang memberi kefahaman lagi kepada kita. Maknanya contoh dia dengan pause dia stop dia kalau kata benda tu ada macam tanda seruan kan, dia buat macam tu, wahai, macam gitulah. Jadi kita dengar pun memang baca bahasa-bahasa yang Arab tu pun dapat menyentuh hati, baca yang bahasa Melayu lebih lagi terus dapat ambil pelajaran. Maksudnya itulah yang kita harapkan bila kita baca Quran ni. Bukan sekadar kita baca nak hatamkan dalam bulan Ramadan ni. Kita mesti nak berusaha ambil pelajaran. Baiklah, untuk kelas kita hari ini, Alhamdulillah kita selesai muka surat 3. InsyaAllah kita besok kita bergerak kepada muka surat 4. Kalau semuanya lancar, maknanya kita cuba buat muka surat 4 ni dengan menggunakan mushaf Madinah ni. Baik? Okey, tak ada soalan. Ada soalan? Tak ada kan? Semua dah faham. Yaghshu tu apa? Apa dia? Yaghshu ayat tadi tu apa makna? Yaghshu, dia berpaling. Ya, berpaling. Okey. Yaghshu. Yaghshu. Okey. Ya, tak, yang tadi surah 43 tu. Wa may ya'shu an dzikrir rahman. Ain bukan ghain kan, ya'shu an dzikrir rahman. Barang siapa yang dia berpaling. Jadi dah tambahlah. Hari ni Kak Sal ditanya, tambah lagi vocab. Yang lain tu dah biasa jumpa, dah tahu. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Baik. Kalau ada soalan yang berkenaan ni tapi rasa macam tak sesuai nak tanya dalam grup tu, takut nanti mengganggu perjalanan maklumat dalam grup, silakan PM saya baik. Okeylah, jadi saya akhiri kelas kita pada hari ini dengan doa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'na jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teacher. Sama.